وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا وارض اللهم عنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأن أولياء أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama dalam program Pondok Masjid, dan ini merupakan slot yang pertama dan saya adalah merupakan pengganti sebab kepada Ustaz Fawaz kerana beliau tidak dapat hadir ataupun tidak dapat menyertai pengajian kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama berbincang mengenai satu topik yang sangat relevan pada masa hari ini, iaitu berkenaan dengan fiqh perubatan. Jadi ketika mana negara kita ini dilanda ataupun seluruh peringkat semua negara, tidak ada negara yang terkecuali daripada terkena dengan jangkitan COVID-19. Jadi isu-isu perubatan itu menjadi isu-isu yang sangat relevan pada masa kini untuk kita bincangkan. Sebab kita sebagai umat Islam, agama yang berdiri di atas keilmuan, agama yang berdiri di atas maqasid, kepentingan kehidupan, yang mana menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal dan juga menjaga harta, itu adalah merupakan menjadi keutamaan bagi sebuah agama ini, iaitu agama Islam. Jadi fiqh perubatan ini dia adalah amat selari dengan perkembangan semasa ini, dan juga perubatan adalah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia kita. Dan sama ada seorang Muslim ataupun seorang yang bukan Muslim, dia adalah masalah sejagat, universal, yang memerlukan kepada kesatuan ataupun kerjasama di antara sesama kita, masyarakat yang bersifat global. Dan sebab itu Islam tidak meminggirkan perubatan. Dan di sana apabila disebut sebagai terminologi perubatan, maka yang kita fahami di sana ada perubatan yang kita katakan sebagai perubatan Islam, ada yang dikatakan sebagai perubatan bukan Islam. Tapi sebenarnya perubatan itu dia adalah bersifat neutral, tidak ada nilai agama ataupun tidak ada nilai kepercayaan di situ. Dan sebab dia adalah berkaitan dengan perkara ad-daruriyat, iaitu perkara yang mesti diterima dalam kehidupan manusia. Setiap yang Allah SWT ciptakan, maka Allah Ta'ala sediakan asbab. Maka begitu juga penyakit. Bila Allah Ta'ala ciptakan penyakit, maka pada masa sama Allah juga menciptakan rawatan ataupun ubat. Jadi ke atas kita lah untuk mencari dan juga mengkaji yang menjadi kefarduan kepada umat Islam untuk meneroka ilmu ini dan bekerjasama dengan pelbagai badan-badan dunia ataupun masyarakat dunia yang lain dalam kita bersatu mencari penawar ataupun rawatan pencegahan kepada penyakit-penyakit yang berlaku di atas muka bumi Allah SWT ini. Dan penyakit-penyakit ini boleh menghalang kita daripada beribadah kepada Allah SWT. Sebab itu Islam tidak pernah meminggirkan sains. Sains dengan Islam itu amat selari. Dan apabila kita melihat daripada kewajipan solat, maka memerlukan kepada sains. Seperti masuk waktu solat memerlukan kepada sains, ilmu astronomi, dan juga kiblat memerlukan kepada ilmu yang berkaitan dengan ukuran dan juga geologi. Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronomi. Jadi kita perlu untuk nak menentukan arah kiblat yang tepat, maka kita berhajat juga kepada ilmu-ilmu duniawi ini. Sebab itu kita tidak memisahkan di antara ilmu sains dan juga ilmu agama. Sebab bagi kita ilmu perubatan ini dia adalah satu ilmu yang merealisasikan maqasid syariah. Maksudnya di sini ilmu perubatan ini dia boleh memelihara nyawa kita, iaitu elemen yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, dan juga dia merupakan asas kepada ataupun nak menyelamatkan nyawa seseorang. Maka kita berhajat kepada ilmu perubatan, ilmu yang boleh menyelamatkan manusia. Begitu juga ilmu yang berkaitan dengan rawatan terhadap penyakit-penyakit yang berjangkit. Jadi kita juga mendapat maklumat bahawasanya negara Saudi juga mewajibkan pengambilan vaksin bagi mereka yang untuk nak mengerjakan haji pada tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi ini juga berhajat kepada keperluan kita untuk mengkaji tentang vaksin, dan alhamdulillah, dan dengan kerjasama daripada seluruh badan-badan pertubuhan kesihatan dunia, maka kita dapat menghasilkan vaksin mengikut syarikat-syarikat lah. Tapi itu adalah satu
pencapaian bagi teknologi manusia. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita memahami perubatan yang ada hari ini itulah perubatan Islam yang selalu kita pisahkan. Kita pisahkan, kalau kita di Malaysia ni kita dengan sinonim perubatan Islam itu berkaitan dengan jampi, berkaitan dengan doa. Tetapi yang kita perlu faham di sini adalah perubatan Islam yang dikemukakan oleh orang yang demikian itu bukanlah perubatan yang dikatakan sebagai perubatan yang sebenar. Dia itu adalah usaha yang lain yang bersifat ta'abudi. Sekiranya Allah SWT memberi kesembuhan, maka itu adalah satu kelebihan. Adapun sebagai manusia, kita perlulah mengikut ataupun memenuhi asbab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi apabila ada penyakit, maka kita perlu mencari rawatan. Itu adalah sunnatullah. Apabila seperti mana sunnatullah, apabila kita lapar, kita kena makan. Begitu juga apabila kita perlukan kepada aspek-aspek duniawiyah, maka kita juga perlu memenuhi asbab-asbab duniawiyah itu. Seperti mana orang yang nak berniaga, dia nak mendapat keuntungan, maka dia perlu pastikan dari sudut marketingnya, sudut kualiti produknya, dari sudut mesra dengan pelanggan, layanan dan sebagainya. Itu akan memantapkan perniagaan. Bukan hanya sekadar berdoa dan meninggalkan asbab-asbab tersebut. Berapa ramai daripada kita, masyarakat Muslim, apabila dia sakit, dia tidak mahu pergi ke hospital. Maka dia pergi jumpa dengan orang-orang yang tidak sepatutnya. Jumpa ustaz ni, jumpa Tok Bomo ni, jumpa Tok Wali ni, jumpa orang-orang yang tidak ada kaitan dengan penyakit dia. Akhir sekali penyakit makin membarah, makin teruk, makin rosak. Organ yang boleh diselamatkan dalam masa yang singkat tidak dapat diselamatkan, dan ini akan menghasilkan kemudaratan yang lebih besar. Dan ini adalah satu, kita kata sebagai satu khalal, satu kecelaruan dalam pemikiran umat Islam. Inilah perkara yang kita bimbangkan, dan semakin hari kita tengok berapa ramai daripada golongan-golongan yang muncul, seperti golongan anti vaksin dan sebagainya, yang mana tidak menerima. Sedangkan vaksin ini adalah satu perkara yang memang dibuat secara uji kaji, yang terbukti keberkesanannya, yang ada lab yang dibuat uji kaji yang berkali-kali, iaitu dalam ilmu tajribah dan eksperimental. Sedangkan orang yang anti vaksin ini, dia tidak ada makmal, dia hanya berpegang kepada telefon dia, tengok Google, search Google, kemudian baca buku-buku ataupun teori-teori konspirasi, maka dia mengeluarkan pandangan. Dia kata, oh, vaksin ini sesuatu benda yang mudarat, berarti ini sesuatu perancangan daripada Dajjal, vaksin ini satu perancangan daripada Yahudi dan sebagainya. Sedangkan kita tengok orang Yahudi, antara golongan ataupun negara Israel, itu adalah negara yang terawal yang mengambil vaksin. Sebab vaksin ini bukan suatu benda yang baru. Dia sudah bertapak dalam sejarah perubatan ataupun ilmu medik ini sudah lama, dan dia menjadikan satu perkara yang memang daripada musallamat, satu perkara yang diterima pakai. Dan juga aspek keberkesanan ilmu ini tidak dapat lagi dipertikaikan. Walaupun kita kata keberkesanan vaksin itu mungkin lebih 90% ataupun 97%, dan ada beberapa kesan-kesan sampingan tersebut, dan itu adalah kes-kes yang terpencil yang mana tidak boleh kita nafikan. Dengan sebab kes terpencil tadi, kita nafikan manfaatnya yang lebih besar kepada manusia yang lain. Sebab itu kita kena faham, kita akan bersama dalam buku fiqh medik ini membincangkan berkenaan dengan fiqh perubatan. Kenapa Islam menetapkan ataupun mementingkan aspek perubatan dalam kehidupan manusia ataupun dalam agama? Jadi kerana perubatan ini merupakan ilmu sains yang diiktiraf oleh ilmu syariah. Ini kita kena faham. Sebab dalam Al-Quran menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah kepada orang yang ahli zikir, iaitu orang yang pakar, sekiranya kamu tidak mengetahui tentang perkara ini. Jadi ini adalah satu suruhan Allah SWT untuk kita menghormati autoriti, untuk kita menghormati orang yang mengkaji, orang yang mendalami ilmu tersebut. Sebab itu seorang ahli fatwa ataupun seorang ustaz ataupun agamawan, sesiapa pun, sekiranya dia nak mengeluarkan hukum hakam tentang sesuatu perkara yang dia tidak pasti ataupun yang tidak tahu tentang perkara tersebut sebelum ini, maka dia perlu mengetahui dahulu. Dan at-tasawwur, iaitu dalam satu kaedah mengatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih.
iaitu menghukum sesuatu perkara itu adalah cabang daripada mengetahui perkara tersebut. Jadi sebelum kita menghukum benda tersebut, maka kita kena tahu dulu apa itu penyakit ini, apa contohnya dalam isu IVF, apa itu IVF, bagaimana proses IVF itu berlaku, persenyawaan dia, kemudian bagaimana dari sudut prosedurnya, SOP-nya, sehingga dapat menyelesaikan masalah golongan-golongan yang diuji oleh Allah SWT dengan ketiadaan zuriat. Jadi itu antara ikhtiar yang dibuat oleh ahli-ahli perubatan untuk nak menyelesaikan masalah ini. Jadi penting sebagai seorang kita sebagai orang agamawan contohnya, ataupun orang yang bercakap, public figure ataupun influencer kan, apabila nak bercakap mengenai sesuatu, maka kita pastikan kita adalah orang yang tahu tentang maklumat. Begitu juga doktor, sekiranya dia nak membuat sesuatu, perlu dia rujuk kepada pakar-pakar, ataupun dalam aspek yang lain, sekiranya dia nak pastikan adakah ini dibenarkan oleh agama Islam, maka dia perlu rujuk kepada mufti ataupun ahli agama yang menjelaskan ini prosedur yang kami jalankan, bahan-bahan yang kami gunakan dalam ubat-ubat kami, ini contoh-contoh rawatan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai perubatan Islam, iaitu bila Allah SWT menurunkan wahyu pada zaman Nabi SAW, masyarakat Arab pada ketika itu mereka menggunakan apa orang panggil, kaedah rawatan ataupun perubatan pada zaman tersebut. Maka Al-Quran memandu sahaja. Maksudnya ada perubatan yang memudaratkan, ada perubatan yang memberi manfaat, maka itulah diiktiraf oleh Islam. Jadi perubatan yang betul, selamat, menyelamatkan nyawa, menyembuhkan penyakit, maka itulah rawatan yang diterima oleh Islam. Ada pun rawatan yang boleh memudaratkan, yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan juga menyebabkan berlaku kerosakan dalam tubuh badan, maka itu rawatan yang ditolak oleh agama Islam. Jadi sebab itu kita tengok dalam ilmu perubatan, dia adalah ilmu yang cepat membangun ataupun yang cepat berkembang. Jadi setiap hari ada finding yang terbaru, ada penemuan yang terbaru yang menghasilkan teori-teori baru, yang menghasilkan ubat-ubat yang baru, dan juga menggunakan kaedah-kaedah yang terbaru bagi memastikan kualiti setiap rawatan itu semakin hari semakin diperbaiki. Jadi sebab itu bila ilmu tersebut berkembang, maka para fuqaha ataupun para mufti, mereka perlu seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu medik ini ataupun ilmu perubatan ini, supaya hukum hakam yang dikeluarkan itu bertepatan ataupun selari dengan perkembangan semasa dan tepat dengan apa yang kita katakan sebagai prosedur-prosedur perubatan tersebut. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata al-ilmu ilmani, al-ilmu bidin dan juga al-ilmu bil abdan. Imam Ghazali mengatakan ilmu ini ada dua, ilmu mengenai agama, iaitu berkaitan dengan kajian kita terhadap wahyu Allah SWT, berkaitan dengan akidah, maka dalam kita mengkaji tentang apa panggil kepercayaan, maka keluar ilmu kalam, ilmu akidah. Apabila kita mengkaji tentang ahkam taklifiyah, maka terkeluar ahkam fiqh, ilmu fiqh. Maka di situ apabila kita mengkaji tentang akhlak, maka terkeluar daripada kajian kita itu ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Jadi itu adalah ilmu agama yang mana datangnya ataupun sumbernya itu adalah wahyu Allah SWT. Adapun ilmu tabi'iyah ini yang disebut sebagai ilmu sains ini, atau ilmu yang berdasarkan kepada tajribah, yang mana sumbernya adalah tajribah ataupun ahkamul adiyah, yang perlu kepada akal untuk menganalisis perkara tersebut ataupun menghasilkan maklumat-maklumat ataupun menyusun maklumat-maklumat. Ini ilmu yang dikatakan sebagai ilmu ad-dunyawiyah. Jadi Islam tidak memisahkan perkara tersebut. Yang hanya ada kita membahagikan itu bukanlah tujuan untuk kita memisah-misahkan, tetapi kita nak bagi tahu, oh, untuk ilmu duniawiyah ini metodologi dia, untuk ilmu agama ini metodologi dia. Jadi di situ apabila umat Islam dia faham itu, dia tidak ada unsur-unsur secularism atau ada unsur-unsur dualism yang memisahkan di antara ilmu ataupun memisahkan agama daripada sains.
ataupun memisahkan agama daripada perubatan. Tidak berlaku demikian. Jadi sebab itu kita perlu merawat penyakit berdasarkan kepada penyakit tersebut, kan? Kalau penyakit itu penyakit pemikiran, maka kita kena rawat dengan ilmu. Sekiranya penyakit tersebut penyakit yang bersifat fizikal ataupun penyakit yang seperti demam, kolera ataupun wabak-wabak ini, maka kita perlu sediakan perawatan yang sebaiknya, yang kena dengan penyakit tersebut. Jadi yang kita faham di sini adalah bila kita sebut tentang fiqh perubatan ini, kita katakan bahawasanya ilmu perubatan mampu merealisasikan maqasid syar'iyah yang tinggi, iaitu menjaga nyawa, seterusnya mampu berkhidmat kepada agama yang mulia ini. Dan sebab ilmu perubatan ini dia dapat merealisasikan maqasid syariah yang besar, yang 5 tersebut, ataupun kita kata sebagai menjaga nyawa. Ada dekat situ. Hatta dalam bab menjaga akal juga, antara sumber yang kita kata boleh diaplikasikan oleh ilmu perubatan. Okey, kita sendiri melihat bagaimana sunnah Nabi SAW dalam memperpraktikkan perubatan ini, seperti menggunakan besi yang panas untuk rawatan penyakit. Dan itu adalah penyakit atau perawatan yang kita kata sebagai kemajuan perubatan pada zaman Nabi SAW. Begitu juga kita melihat Nabi SAW menggunakan khidmat rawatan pada zaman baginda untuk merawat pesakit. Dan juga dalam perkara-perkara duniawiyah yang lain, seperti Nabi berperang, Nabi menggunakan taktik ataupun strategi dalam berperang, minta Salman Al-Farisi daripada orang Parsi untuk merangka strategi peperangan. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW juga sebagai manusia, beliau juga mengambil asbab ataupun al-akhdhu bil asbab dalam hal-hal duniawiyah. Jadi begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Sebab penyakit ini kita deal dengan perkara yang berkaitan dengan duniawiyah. Okay, ini menunjukkan betapa pentingnya kita membicarakan isu perubatan ini daripada kacamata Islam, apatah lagi perkara yang melibatkan hukum hakamnya. Sebab di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, maka adalah baik, adalah sebagai satu tanggungjawab umat Islam untuk nak memastikan apa-apa tindakan dia itu adalah bertepatan dengan syariah, bertepatan dengan syarak, yang mana tidak bercanggah dengan apa yang dianjurkan oleh syarak. Jadi contoh macam dia nak buat persenyawaan tetapi menggunakan rahim orang lain yang bukan rahim isterinya. Ini adalah bercanggah dengan syariah, sebab di situ berlaku pencampuran nasab yang dikatakan sebagai pencampuran keturunan. Jadi bila berlaku demikian akan merosakkan individu, masyarakat, dan pada sama akan merosakkan sebuah negara dengan sebab pencampuran nasab tersebut. Dan sampai satu hari, satu masa, kita tidak tahu siapa lagi keturunan kita, siapa yang berkaitan dengan, sebab bila keturunan ini dia ada implikasi yang sangat besar, seperti aurat, seperti nikah kahwin, seperti faraid, pewarisan harta, dan juga melibatkan benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kita yang lebih besar. Jadi sekiranya berlaku fauda, kecelaruan dalam nasab tadi, maka akan membawa kepada kehancuran kepada sebuah society ataupun sistem masyarakat tersebut. Okey. Jadi sebagai seorang Muslim, kita kena minta pandangan pakar. Maksudnya kalau dalam isu perubatan ini, gabungan di antara profesional daripada kalangan ahli perubatan dan juga daripada kalangan ahli-ahli agama ataupun ahli fatwa yang ada kelayakan dalam menjawab ataupun mengetahui tentang sesuatu permasalahan sehingga dapat mengeluarkan hukum hakam yang bertepatan dengan maqasid syariah yang bertepatan dengan ajaran Islam. Okey. Okey, dalam seterusnya perbincangan berkenaan dengan fiqh perubatan ini, kita lihat betapa pentingnya untuk kita memahami bagaimana fiqh perubatan itu
dia sebagai satu disiplin ilmu yang kita perlu faham tentang tasawur ilmu tersebut. Dan juga kita tahu bila mana untuk dalam ilmu perubatan kita katakan sebagai bila kita bincang tentang fiqh perubatan, dalam perubatan ini ataupun dalam maqasid syariah, bila kita kata fiqh perubatan ini dia merealisasikan ilmu maqasid syariah, dari sudut maqasid syariah, dari sudut tingkatan daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat. Sekiranya dalam bab daruriyat, hal-hal yang berkaitan dengan nyawa, sekiranya pesakit ini tidak dirawat dengan demikian, maka akan menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi kepada waktu ini ahli-ahli perubatan bila dia nak buat keputusan sesuatu, sama ada macam contoh mereka lebih arif tentang bahaya dan juga tentang risiko yang dihadapi oleh pesakit. Macam contoh orang yang kena diabetes pada jangkitan di kaki dia, maka pada ketika itu doktor buat keputusan untuk memotong kaki dia bagi memberhentikan jangkitan hati, jangkitan daripada hati pergi kepada organ-organ yang lain. Maka di situ kita katakan keperluan untuk kita rujuk tersebut kepada pakar perubatan itu adalah merupakan perkara yang paling utama. Sebab dalam perubatan ini kita kata semua ada finding dalam perubatan yang bersifat musallamat ini, iaitu satu benda yang diterima oleh umum. Tak mahu ada kawan tu duduk di Afrika ke, tak mahu ada duduk di Eropah ataupun di Asia. Jadi finding mereka adalah sama, sebab manusia ini dia mempunyai biologi yang sama, yang itu menunjukkan bahawasanya hikmah penciptaan Allah SWT, kita ini berada ataupun berasal daripada satu pencipta. Sebab itu kita tengok bila COVID-19 ini merebak seluruh dunia, dengan hanya berlaku di China pada awalnya, kemudian dia merebak daripada orang Cina, maka tersebar virus itu ke strata dunia, sehingga hari ini sudah 80 juta kes jangkitan dan hampir 2 juta kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang daruri, benda yang mutawatirat, bukan sahaja mutawatirat, daruri lagi, musallamat lagi, badihi lagi, benda yang memang tak boleh nak dipertikaikan lagi. Jadi bagaimana masih wujud golongan yang mempertikaikan kewujudan COVID-19 ini? Ini satu benda yang ajaib. Dan di kalangan umat Islam itu ada yang menganut fahaman ini, iaitu mempertikaikan lagi. Sedangkan ini adalah satu perkara yang tidak dapat ditolak oleh manusia yang berakal. Dan kita namakan sebagai golongan sufastoiyun, yang mana golongan ini menolak haqaiq. Sedangkan dalam aqid Nasafi menyebut haqaiqul asya'i sabitah, hakikat sesuatu itu adalah sabit, real, yang mana tidak ada kalau benda itu wujud maka dia adalah wujud. Yang mana kita, kalau kita in denial, maksud kita menafikan benda tersebut, maka kita dalam alam khayalan, kita dalam alam wahmi. Jadi sebab orang yang menafikan kesakitan, begitu juga orang yang sakit tetapi dia menafikan kesakitan dia, akan membawa kepada kecelaruan dalam pemikiran dia. Sebab itu orang yang sakit jarang doktor tanya dia. Jadi orang doktor akan tanya waris-waris dia, sebab waktu dia sakit itu dia sudah tidak rasional, pertimbangan dia sudah ke laut, dalam bahasa hari ini kata. Jadi dia perlu kepada orang lain untuk buat keputusan, sebab sakit dia itu menyebabkan kehilangan kewarasan ataupun rasional dia. Jadi perlu kepada rawatan yang perlu kepada perlu kepada bantuan daripada orang lain. Hari ini kita akan bincang dalam buku Fiqh Medi ini dalam bab 1, iaitu perubatan Islam yang sebenar. Ilmu perubatan adalah satu cabang daripada ilmu yang dinamakan sebagai ilmu tabi'i. Ilmu tabi'i ini itu ilmu sains yang wajib dipelajari secara fardu kifayah. Jelas ya? Sebab kita membahagikan ilmu kepada fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain semua orang perlu pelajari, seperti solat, dan juga hal yang berkaitan dengan al-ma'lum min ad-dini bid-darurah. Dan adapun ilmu sains ini kita masukkan dalam bahagian fardu kifayah, sebab bukan semua orang mampu untuk belajar ilmu sains ini ataupun ilmu medik. Begitu juga dalam ilmu architecture, ilmu berkenaan dengan accounting, ilmu berkenaan dengan
statistik, matematik, itu adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Jadi kefahaman fardu kifayah itu perlu kita ubah. Kita katakan fardu kifayah ini dia adalah fardu ummah. Maksudnya apabila seseorang manusia itu, seorang individu itu, dia dikifayahkan untuk belajar ilmu tersebut, seperti mana pelajar-pelajar yang kita hantar untuk belajar ilmu medik, maka ketika itu bagi dia jadi fardu ain. Bukan kita duk faham kefahaman yang selalu kita faham fardu kifayah ni, seorang buat yang lain tak payah. Itu memang definisi fardu kifayah. Tetapi dia boleh membawa kata kita akan rasa tak pentinglah ilmu ni, dia hanya fardu kifayah. Bukan demikian. Maksudnya keguguran tanggungjawab ataupun kefarduan ilmu tersebut gugur terhadap orang lain apabila ada orang yang melakukan perkara tersebut. Jadi Islam amat memuliakan ilmu perubatan yang berasaskan eksperimen dan kajian, bukan hanya berpandukan rasa naluri ataupun diambil daripada buku tanpa sebarang uji kaji. Dan sebab kita tengok dalam disiplin ilmu perubatan, betapa mereka ini menitik beratkan aspek reliability, kesahihan, validity, ketepatan, dan juga orang panggil apa, SOP. Itu menyebabkan ilmu ini dia ada bawabit, ada orang kita kata ada apa panggil istilahnya bersistematik. Jadi tidak ada di sana maksud sesuatu vaksin ataupun sesuatu ubat yang nak dihasilkan mengambil masa yang lama, bukan mengambil masa sehari dua macam orang baca apa jampi-jampi, jampi-jampi berapa-berapa kemudian bagi minum dekat orang. Itu adalah perubatan yang tidak tepat dengan perubatan Islam. Adapun perubatan yang perubatan moden ini, ataupun kita kata istilah perubatan moden itu, sebenarnya itulah perubatan yang digunakan oleh masyarakat lalu, tetapi pada zaman tersebut perkembangan dia hanyalah setakat itu, kemudian diperbaiki, ditambah baik oleh orang lain ataupun tamadun yang lain, sehinggalah menghasilkan ilmu yang kita kata ilmu yang komplit ataupun sempurna pada hari ini. Jadi ilmu perubatan ialah ilmu yang membicarakan mengenai tubuh badan manusia dari sudut penjagaan dan juga rawatan. Sebab ilmu yang mengkaji tentang dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah apa dalam diri kamu itu kamu berfikir? Maksudnya di sini Allah Taala suruh kita mengkaji tentang diri kita, mengkaji tentang organ-organ kan. Tapi hari ini kita peliknya, orang apabila mengkaji tentang kehebatan Allah SWT, dia tengok, dia akan cari batu-batu yang bertulis kalimah Allah, tembikar tulis kalimah Allah, buah tomato tulis kalimah Allah. Dia kata ini keajaiban ataupun apa panggil kehebatan Allah SWT. Tidak, yang sebenarnya kehebatan Allah SWT itu berada pada ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana kita tengok mata ini berfungsi, ada beratus-ratus ribu urat ataupun saraf dalam mata. Bagaimana mata kita ini berfungsi, itu adalah keajaiban Allah SWT. Bagaimana hati ini berfungsi, bagaimana jantung itu berfungsi, itu adalah merupakan keajaiban Allah. Maka kita jangan hilang fokus. Ini jangan bila ada jumpa lembu tertulis kalimah Allah di badan dia, maka kita rasa, oh inilah sains, inilah keajaiban, inilah kehebatan Allah SWT. Sedangkan itu hanyalah musadafah. Dan bagaimana pula nanti ada lambang-lambang agama lain di pokok contohnya, di apa panggil awan ataupun di buah-buahan, adakah membuktikan kebenaran agama tersebut? Nampak? Maka akan mudah diguna pakai ataupun dimanipulat oleh agama lain dalam untuk nak membuktikan tentang kebenaran agama mereka. Okey. Selain itu, perubatan juga merupakan satu bentuk ikhtiar yang akan membawa pesakit kepada kesembuhan dan peningkatan iman sejajar dengan hikmah sesuatu penyakit itu diturunkan, kecuali sekiranya Allah SWT mentakdirkan kematian. Jadi sebab itu bila Allah SWT menimpa kita dengan kesakitan, dengan apa-apa jenis penyakit, maka langkah yang pertama dahulu kita perlu ikhtiar menyembuhkan penyakit tersebut. Kemudian sebab al-akhdhu bil asbab ini adalah merupakan satu kewajipan bagi setiap manusia, bukan setakat orang Islam.
manusia lain juga perlu memenuhi asbab untuk mereka sembuh daripada penyakit. Namun sekiranya penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, maka pada ketika itu kita berdoa kepada Allah. Maksudnya di sini doa dan ikhtiar ini adalah seiring, selari. Doa atau ikhtiar dari sudut kita merawat pesakit itu adalah merupakan tuntutan Allah SWT, dan berdoa untuk Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit itu juga adalah merupakan ikhtiar daripada kita sebagai hamba Allah SWT kepada Allah SWT untuk nak menyembuhkan penyakit kita. Dan penyakit ini adalah merupakan dalam hadis sebut an-ni'matani mabghunun fihima al-asihatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kali dipersia-siakan oleh manusia adalah kesihatan dan juga masa, ataupun di sini ulama terjemah sebagai masa kosong. Jadi sebab itu kesihatan ini adalah merupakan nikmat yang terbesar. Dengan kesihatan kita dapat melaksanakan perintah Allah. Dengan kesihatan kita dapat menjadi hamba yang baik. Dengan kesihatan kita dapat berkhidmat dengan orang lain. Dengan kesihatan kita dapat bekerja, mencari makan kepada anak isteri kita. Dengan kesihatan kita dapat berkhidmat untuk negara. Dengan kesihatan kita mampu untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain lagi. Seperti seorang doktor, dia perlu sihat dahulu untuk nak rawat orang. Jadi di situ ada nikmat yang sangat besar kepada manusia. Dan hari ini kita dapat tonton program pengajian pondok masjid juga dengan Allah SWT berikan nikmat kesihatan kepada kita. Dan kita dapat menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Okey, kedudukan ilmu perubatan dalam Islam. Islam sangat memandang tinggi ilmu perubatan. Menurut Imam Syafi'i mengatakan la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami afdalu minat tib. Aku tidak ketahui ilmu yang lebih baik daripada ilmu selepas mana ilmu halal dan haram, iaitu ilmu agama, iaitu ilmu perubatan. Begitu juga Imam Syafi'i, ketika mana beliau menasihati manusia, dia katakan sekiranya kamu ingin nak mencari tempat tinggal, maka carilah kawasan yang ada ulama dan ahli perubatan. Hal ini kerana demikian setiap individu itu berhajat kepada ulama untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam. Manakala perubatan pula, manusia itu perlu kepada ahli perubatan sebab ahli perubatan mampu untuk mengetahui tentang rawatan dan juga penyakit dia. Jadi ini menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya ilmu perubatan ataupun betapa dekatnya ilmu perubatan dengan ilmu-ilmu agama. Okey. Seterusnya kita tengok perubatan Islam terdiri daripada dua bentuk, iaitu perubatan yang berasaskan kepada doa semata-mata, yang mana doa ini boleh diterima dan ditolak oleh Allah SWT, dan dia sangat bergantung kepada iman seseorang ataupun tahap keyakinan, sama ada dekat ataupun jauh dengan Allah. Adapun perubatan moden ialah perubatan yang dirintis oleh manusia dalam mengkaji tentang penyakit dan juga menyediakan rawatan ataupun ubat kepada setiap penyakit. Okey, jangan, perbahagian tersebut tidak ada masalah, tetapi jangan kita menjadikan perubatan moden itu sebagai pemisah di antara perubatan yang menggunakan nyawa ataupun menggunakan doa-doa ini. Ini adalah satu kefahaman yang salah yang saya sentuh di awal tadi. Betapa kita perlu mengetahui bahawasanya apabila kita mengikut al-asbab, maka di situ Allah SWT akan sebab sunatullah ini adalah aturan Allah SWT, bukannya orang lain. Apabila kita memenuhi asbab, maka kita telah mengikut peraturan Allah SWT. Itu maksud saya. Okey. Jadi apa yang antara yang kita perlu faham dalam fiqh perubatan ini ataupun kita kata fiqh medik ini, yang pertama menjaga diri dan anggota badan kerana merupakan unsur yang sangat penting. Dalam firman Allah SWT mengatakan la tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Okey. Ayat ini jelas menunjukkan betapa perlunya kita untuk nak menjaga setiap amanah Allah SWT. Anggota kita ini adalah merupakan amanah Allah SWT. Dan daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya, iaitu akal. Ini adalah merupakan amanah Allah SWT. Jadi
sekiranya anggota kita terluka atau anggota kita patah, maka kita perlu rawat dia, kita perlu jaga dia supaya nikmat yang Allah SWT beri ini dapat kita pelihara. Kemudian yang kedua adalah menolak kemudaratan dan kotoran yang menimpa manusia. Ini adalah darar, iaitu kita menolak kemudaratan. Sekiranya perubatan yang boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar, maka kita tolak perubatan tersebut. Ataupun perubatan yang tidak membawa kepada penyembuhan, maka kita tolak juga perubatan tersebut. Yang ketiga, menjaga kesihatan dan menyuruh untuk bertaubat. Ini adalah merupakan beberapa aspek penting. Sebagai seorang Muslim, kita kena faham kewajipan menjaga kesihatan ini dia adalah sama juga dengan kewajipan kita bersolat, kewajipan kita menunaikan zakat, kewajipan kita menunaikan haji dan sebagainya. Okey. Hubungan antara perubatan dengan fiqh. Kita akan tengok apa itu hubungan perubatan dengan fiqh. Okay. Menurut Dr. Ali Khura Al-Qaradawi, semua masalah perubatan perlu patuh pada disiplin fiqh Islam dari sudut halal dan haram serta etika perubatan. Okay. Ini jelas bahawasanya seorang doktor apabila dia membuat satu kajian ataupun mencari rawatan bagi setiap penyakit, maka perlulah dia rujuk kepada ahli agama untuk nak mengetahui. Kalau dalam bab-bab yang berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan organ-organ, itu tidak ada masalah. Tapi dalam bab berkaitan dengan persenyawaan, klon contohnya, bayi tabung uji yang berkaitan dengan nasab, sperma, pengambilan sperma, contoh kalau di barat, mereka ada khidmat jual beli sperma. Contoh kalau seorang wanita dia tak nak berkahwin tapi dia nak anak, maka dia boleh dapatkan sperma di syarikat-syarikat yang menjual sperma. Pusat penjualan sperma tersebut pula menyediakan khidmat membeli sperma. Maksudnya ada mana lelaki-lelaki dia tak ada duit, contoh zaman PKP ni ramai yang dibuang kerja, ada yang menganggur dan sebagainya. Jadi dia pergi, dia boleh jual sperma dia. Tak tahu macam mana proses dia, harga dia. Tapi kalau di barat benda tersebut berlaku. Maksudnya wanita yang tidak berkahwin dia boleh memiliki anak dengan membeli sperma dan menghasilkan persenyawaan di makmal dan dia boleh mengandung. Macam-macam sekarang ni, ada yang menyewa rahim atau menyewa wanita lain untuk disenyawakan dengan sperma yang dia beli, ataupun sperma lelaki dia untuk dia mengandungkan oleh orang lain sebab dengan alasan yang tidak munasabah, seperti mana dia tak mau mengandung, ataupun dia tak mau ambil risiko dan sebagainya. Okey, seorang doktor atau pengamal perubatan tidak boleh mempraktikkan rawatan ataupun pembedahan kosmetik melainkan setelah mengetahui hukumnya. Okay, ini kita perlu kepada amanah dan juga integriti. Sebagai seorang ahli perubatan, maka dia perlu berintegriti. Bukan sahaja berintegriti dalam hal-hal kerja dia, dalam profesional dia, tetapi juga berintegriti dari sudut hukum hakam, iaitu mengetahui hukum hakam dahulu sebelum melaksanakan sesuatu rawatan ataupun prosedur. Begitu juga dengan pesakit, dia perlu mengetahui hukum fiqh, contohnya dari sudut hukum bersuci ataupun solat ketika sakit. Jadi ini adalah kalau masing-masing menyedari kepentingan fiqh perubatan ini, doktor diketahui, aku perlu untuk nak rujuk hal ini kepada mereka yang lebih mengetahui tentang hukum hakam. Manakala pesakit pula, sebelum nak melakukan apa-apa prosedur, dia konsak dahulu orang agama ataupun pejabat mufti untuk bertanya tentang hal-hal isu yang berkaitan dengan amaliah ataupun operasi perubatan yang dia nak lakukan. Jadi sekiranya demikian, maka kita dapat menjaga, sebab agama Islam ataupun Islam itu apabila dia nak menjatuhkan sesuatu hukuman, maka mestilah bertepatan dengan maqasid syariah ataupun bertepatan dengan maslahah. Dalam Imam Syari'i sebut at-taklif manutun bil maslahah. Setiap
persyariatan itu ataupun setiap hukum hakam itu adalah berkaitan ataupun berpunca bersebabkan kepada maslahah, kepentingan, ada keperluan, ada di sana dikatakan sebagai hajat dan juga keperluan kepada kehidupan seseorang. Okey, fiqh Islam memerlukan maklumat daripada bidang perubatan dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang perubatan. Hal ini kerana sesuatu hukum tidak boleh dikeluarkan selagi semua fakta dan latar belakang persoalan tidak diketahui. Okey, sebab itu dalam majlis ahli fatwa ataupun majlis fatwa mana-mana kebangsaan, negeri ataupun kebangsaan, maka keterlibatan daripada golongan-golongan ahli perubatan dan juga ahli ilmu mesti adalah satu kemestian yang tidak dapat dielakkan. Sebab seorang mufti untuk nak mengeluarkan masalah, dia perlu tasawur, dia perlu mengetahui dahulu setiap prosedur, bagaimana penghasilan vaksin, penghasilan ubat contohnya, bagaimana kaedah rawatan, maka dia perlu kepada nasihat daripada doktor. Doktor kena konsult dia, barulah dia boleh mengeluarkan hukum hakam. Begitu juga doktor yang apa kita kata sebagai sebaliknya. Justru itu seorang faqih, ulama yang mendalami bidang fiqh perlu mengetahui semua aspek baik buruk suatu perkara dalam proses ijtihadnya. Ini adalah benda yang diketahui. Sebagai contoh, seorang faqih dihadapkan dengan satu persoalan berkenaan dengan penerimaan rahim, maka menjadi kewajipannya pada permulaan mengeluarkan hukum adalah melalui proses tasawur, iaitu memahami masalah yang diajukan secara tepat dan mendapat penerangan yang jelas terhadap kes yang berlaku. Maka seorang faqih itu dia perlu merujuk kepada ahli perubatan ataupun mengkaji masalah ataupun hal ataupun soalan-soalan yang dikemukakan oleh dia. Sekiranya rahim tersebut membawa sifat waris, maka faqih akan memberi jawapan dengan salah ataupun hukum, sehingga contoh dia kena faham dulu bagaimanakah proses persenyawaan itu tersebut berlaku. Jadi kita tengok di sini betapa pentingnya, eratnya hubungan di antara fiqh dan juga perubatan. Dan perhubungan ini tidak dapat dipisahkan sebab orang Islam itu mereka dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang mereka lakukan, ya. Okey. Kita akan tengok dalam gambaran fiqh dalam perubatan. Okey. Maka hukum-hukum taklifi yang 5 tersebut ada dalam perubatan. Contoh yang pertama, wajib. Sekiranya dalam keadaan seorang pesakit yang mengalami sakit yang boleh membawa kepada kematian dan doktor tersebut mampu menyelamatkannya, maka dia wajib merawat penyakit tersebut, pesakit tersebut. Okey, ini ketika mana perubatan ataupun kaedah rawatan itu menjadi wajib apabila dapat menyelamatkan nyawa. Okey, yang kedua adalah haram. Diharamkan kepada mereka yang beriktikad bahawa keupayaan menyembuh suatu penyakit adalah daripada ubat semata-mata dan bukan daripada Allah. Ini contohnya orang dia kata ubat inilah yang menyembuhkan aku. Okey, daripada sudut hukum adat, ya, kita boleh sandarkan sabab kepada musabab. Itu tidak ada masalah. Tetapi dari sudut i'tiqad, sekiranya dia mengatakan bukan ubat, bukan Allah yang menyembuhkan, maka dia bawa kepada syirik. Ini tidak ada masalah. Contoh kita kata kenyang tak lagi? Kenyang. Sebab apa kenyang? Makan nasi. Itu percakapan biasa, maka dibolehkan, iaitu menyandarkan sebab, menyandarkan musabab kepada sabab. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila berkaitan dengan i'tiqad, kepercayaan. Dan macam kita kata nasi ni yang mengenyangkan aku, bukan Allah. Itu persoalan yang lain. Itu berkaitan dengan iman dalam menentukan di antara sebab kita kata tidak ada al-mu'athir ala atharil wahid. Tidak ada dua ataupun yang adamul mu'athirain, tidak ada dua yang memberi kesan terhadap kesan yang satu. Jadi itu adalah kembali kepada Allah SWT. Okay, harus sekiranya sunat sekiranya seorang itu memakan ubat yang membawa kepada kebaikan dan meninggalkan ubat tidak membawa kepada kemudaratan. Jadi memang doktor dah bagi kita preskripsi kan, untuk ini ubat yang perlu dimakan.
Sekiranya kita makan ubat tersebut boleh menghilangkan penyakit, seperti kita makan Panadol untuk menghilangkan sakit kepala. Yang keempat, makruh. Hukum yang kita kata ada hukum yang makruh dalam perubatan, seperti contoh makruh mendemakan darah pada bulan puasa sekiranya tidak ada keperluan masyarakat. Sebab mendemar darah ni boleh membawa kepada keletihan. Jadi pada waktu kita berpuasa, maka itu kalau namun sekiranya di sana doktor hospital pada bulan Ramadan dia buat pengumuman, okey, kita perlukan bekalan darah A ataupun B tidak mencukupi, masa pada ketika itu kita wajib untuk nak membantu hospital untuk nak menyelesaikan masalah. Namun pastikan kita adalah orang yang sihat, orang yang boleh benarkan oleh doktor ataupun tidak ada penyakit yang dibenarkan oleh doktor untuk nak mendemar darah. Okey, dalam fiqh perubatan, hukum harus kebanyakan kita tengok adalah berkaitan dengan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum pada sesuatu perkara adalah keharusan. Jadi kita tengok banyak dalam bidang ataupun hukum yang berkaitan dengan perubatan ini, kebanyakannya adalah harus, selagi mana tidak mendatangkan kemudaratan. Dia adalah harus. Ini yang perlu kita fahamkan. Okey. Jadi kita tengok dulu berkenaan dengan soalan-soalan daripada penonton kita di Facebook. Okey, sejauh mana Sukiman Daud bertanyakan sejauh mana ilmu berasaskan tajribah diharuskan dalam ikhtiar perubatan. Okey, tajribah ini adalah eksperimen. Maka eksperimen ini dia merupakan metod yang asas dalam ilmu perubatan. Tetapi tajribah tersebut mestilah daripada ahli dia. Dan kita pandai-pandai. Contoh kita sakit, anak kita demam, kita pergi cari akar kayu ni, kita pergi cari daun-daun ni yang memang daun tersebut orang tak pernah sebut pun. Kita baru nak buat eksperimen. Ambil daun selom, ambil daun kesum, ambil daun kantan, ambil daun pandan, baru kita nak buat tajribah. Jadi itu tidak boleh. Sebab sakit anak kita tadi memang sakit yang dah diketahui dan dia ada rawatan. Namun kita serahkan hal ini kepada pakar kita. Jangan kita pandai-pandai. Sebab hal yang melibatkan ubat, yang melibatkan penyakit-penyakit yang kronik ini, tapi kalau nak berubat benda-benda yang tidak ada kaitan dengan penyakit kronik dan tidak melibatkan, contoh nak bagi kulit putih sikit, dia guna kunyit contohnya, buat kunyit hidup, dia tampal-tampal kat muka, itu tidak ada masalah lah. Contoh dia, itu tajribah dia. Tapi kalau sekiranya dia menyebabkan nyawa, menyebabkan organ, menyebabkan aspek kesihatan, maka kita tidak boleh untuk kita jadikan sebagai satu media ataupun medium untuk kita ikhtiarkan dalam perubatan. Sebab doktor itu adalah merupakan pekerjaan doktor dan mereka yang mengkaji tentang hal tersebut. Kita jangan pandai-pandai. Ada orang dia nak rawat kanser, dia pergi gunakan kaedah-kaedah alternatif sehingga memudaratkan tubuh badan dia. Kanser yang pada awalnya hanya stage 2, bila dilengah-lengahkan daripada pembedahan ataupun rawatan doktor, maka dia jadi stage 4 dan tidak dapat diselamatkan. Ini banyak yang berlaku di kalangan masyarakat kita dan kita amat sedih dengan perkara tersebut. Dan ada orang yang mengambil kesempatan. Dan kita tengok orang yang sakit ni, dia umpama orang yang sedang lemas. Bila orang yang lemas, sesiapa yang menghulurkan tangan, maka dia akan capai, walaupun musuh dia, walaupun ex boyfriend dia, ataupun orang yang tidak disukai, sesiapa saja dia akan rawat. Sebab orang dalam keadaan tertekan. Begitu juga pesakit. Pesakit ini adalah golongan yang di bawah pressure. Dia sakit. Jadi dia hanya akan, siapa-siapa yang bagi petua, siapa-siapa yang bagi tahu, pergi berubat dekat situ, maka dia sanggup berhabis duit dan sanggup pergi ke tempat yang jauh dengan perubatan ataupun menggunakan khidmat perubatan yang tidak diiktiraf ataupun yang tidak terjamin dia punya kesan dia terhadap dia punya penyakit tersebut. Okey.
Okey, ada lagi soalan? Okey, kita tunggu. Ada soalan tadi saya nampak. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan rawatan terhadap gangguan makhluk halus, apakah pendapat Ustaz berkenaan rawatan yang agak janggal? Contohnya, perlu mengambil daun sekian-sekian yang sama panjang dengan kaki atau mana-mana anggota badan pesakit. Semasa mengambilnya, pastikan bayang-bayang sendiri tidak jatuh ke atas daun tersebut dan hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi sekian-sekian. Kemudian daun itu direbus dan dimandi airnya sebagai mandi. Perlu berdiri di atas tanah tanpa memakai kasut dan selipar. Apakah teknik rawatan perlu dah ada dalam syarak ataupun perlu mengikut apa sahaja petua dari ustaz-ustaz perawat? Okey, inilah masalah yang banyak berlaku berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Jadi kita katakan di sini, pastikan dahulu sekiranya ada pesakit ataupun sanak saudara kita sekiranya ada gangguan dan juga ada contoh dia ada, kita tengok dia sakit, kita refer dulu kepada hospital. Contohnya, kalau contoh anak kita sakit tangan, pergi refer hospital dulu, tengok, scan dulu, mungkin di situ patah, mungkin di situ ada terseluh, sebab benda dalam kita tak nampak, kita perlu kepada X-ray untuk melihat. Apatah lagi gangguan iblis ataupun gangguan makhluk halus ni, masalah dia kita tak dapat nak pastikan dia punya ketepatan dia. Adakah betul benda tersebut berlaku ataupun hanyalah kadang-kadang disebabkan oleh emosi sahaja. Sebab itu saya tengok banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus ini, dia adalah merupakan penyakit emosi. Kadang-kadang budak tu tak cukup kasih sayang. Jadi kalau dia nak minta, dia nak alih perhatian kasih sayang kepada dia, maka dia buat sakit. Maka barulah mak ayah dia bagi kasih sayang dekat dia. Ini yang banyak berlaku. Kemudian yang petua-petua dia masuk tadi itu kadang-kadang bawa kepada yang tidak ada kaitan dengan dia merawat dengan rawatan yang tidak ada kaitan dengan penyakit tadi. Cari daun ni lah, cari daun ni lah, bunga ni lah, bunga ni lah, sehingga mensia-siakan kehidupan ataupun mensia-siakan penyakit dan boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih lagi. Jadi saya sebenarnya tidak mahu menyentuh tentang perubatan yang berkaitan dengan alam-alam mistik, sebab agama Islam tidak berdiri di atas mistik dan juga andaian. Agama Islam ini berdiri di atas sains. Agama Islam ini berdiri di atas ilmu. Adapun kefahaman kita ataupun yang berlaku di sekeliling kita, contoh seperti perubatan ataupun dikatakan sebagai hari ini kita merawat dengan menggunakan kuasa-kuasa magic ini ataupun menggunakan orang panggil kayu-kayu yang tertentu, maka itu bukanlah rawatan yang berdiri di atas kajian, rawatan yang berdiri di atas saintifik, kajian yang rawatan yang berdiri di atas eksperimen dan juga sebagainya yang dipelajari dalam perubatan yang ada sekarang. Tapi minda kita selalu kita memisahkan di antara perubatan moden ataupun perubatan yang ada di hospital, sehingga ubat-ubat tersebut kita momokkan ini adalah bahan kimia. Ya, daun juga adalah bahan kimia. Sehinggalah menyebabkan orang ataupun masyarakat awam ini takut dengan hospital. Dan ada yang meninggal yang dah tenat sangat tetapi dengan sebab tidak mahu gunakan bahan kimia ataupun takut dengan perubatan moden ini, maka dia tidak pergi ke hospital. Dan ini adalah merupakan penyakit pemikiran yang perlu dirawat dengan ilmu dan juga kesedaran. Jadi setakat itu dulu untuk kuliah pada hari ini. Dan alhamdulillah, sekiranya ada apa-apa soalan ataupun kemuskilan tentang hal yang berkaitan dengan fik perubatan, maka saudara-saudara ataupun para pendengar boleh merujuk kepada pakar ataupun para ustaz seperti Ustaz Fawaz. Dia boleh rujuk dia ataupun boleh tanya soalan di sini. Mungkin ada sesiapa yang alim ataupun yang lebih mengetahui untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan tersebut. Jadi saya mohon maaf atas kesilapan dan juga kekurangan. Yang segala buruk itu datang daripada diri saya dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Ta'aduban dan secara beradabnya, maka saya habiskan kuliah saya ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.